قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Maksudnya, sesungguhnya kami terbuka bagimu ya Muhammad satu kemenangan kejayaan yang jelas dan nyata. Semoga dengan kemenangan tersebut Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu yang dahulu dan dosa-dosa yang kemudian, dan menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kamu, dan menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang betul, dan menolong, dan pasti Allah menolong kamu dengan pertolongan yang jelas dan nyata. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berhormat Fadil Ustaz Syamuddin, Esko Kerajaan Negeri Jadi Dewan Negeri Tepuk, yang berhormat sahabat saya Haji Hasmin Zaharun, Ahli Parlimen Hulu Selangor, dan juga merangkap jadi Pertua PAS kawasan Hulu Selangor. Yang berhormat Ayah Saiful Azmi Suhaili, Ahli Dewan Negeri dan Kemasih, Bapak saya Al-Fadhil Ustaz Azman Syafawi yang naib Ketua PAS kawasan Dungun, dan juga pegawai khas kepada Yang Berhormat Menteri Besar, Thomas keluarga, ahli desah kepimpinan PAS semua peringkat, para pengundi, para petugas, pemerhati, anggota pasukan keselamatan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa untuk gaul kita. Nama. Sebenarnya all kecil ni pada tu gaul seorang ya. Ada dong sebenarnya. Tapi kalau kita makan nasi lah, kena ada tambah sikit, kena lauk sikit. Kita semua ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang biasa kita baca. Ayat ni bila turun, Nabi SAW sebut, telah turun pada aku satu surah yang sangat menggembirakan, lebih pada dunia dan segala isinya. Sukanya Nabi bila surah ni turun. Kenapa Nabi sangat gembira? Pasal apa Nabi sangat suka bila surah ni turun? Karena Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Islam akan menang, dan kunci kemenangan itu dah terbuka. Bila nak kunci buka, kita boleh masuk dalam rumah tu. Allah Ta'ala buka kemenangan Islam ni macam-macam cara. Kadang-kadang benda yang kita jangka, kadang-kadang benda yang kita tak jangka. Karena Allah Ta'ala dia ada perancangan dia sendiri. Hari ini dunia riuh bincang masalah perang di Gaza. Perang sebulan lebih dah, dekat 2 bulan. Tapi kenapa jadi riuh? Kerana Israel minta berdamai. Israel minta berdamai. Apa maknanya? Maknanya dia tengah kalah. Perangai Israel ini tidak akan minta berdamai kalau dia menang. Dia serah hati-hati hospital, masjid. Tiba-tiba dia setuju untuk berdamai, dia minta berdamai. Keputusan dibuat oleh kabinet dia. Tak pernah kita fikir dengan kekuatan senjata Israel, dengan bantuan Amerika, bantuan Britain, bantuan Perancis,
Segala teknologi ada di negara Israel. Segala kelengkapan senjata ada. Segala risikan cukup canggih. Lawan pula dengan Hamas. Tentera jihad Islam yang jumlahnya sikit. Senjata tak banyak. Senjata canggih tak banyak. Tiba-tiba boleh menang. Logik akal kata tak mungkin boleh menang. Kita tengok bagaimana kereta kebal, kereta perisai dia terbakar, meletup. Bukan satu dua, berpuluh-puluh kereta kebal dia rusak. Bagaimana kamp tentera ditawan. Pegawai tinggi tentera, jeneral dia ditawan. Ratusan pegawai tinggi tentera Israel ditawan oleh Hamas. Logik akal kata tak mungkin boleh menang. Tapi Allah sendiri menyebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak mana, berapa banyak kumpulan sikit, kumpulan kecil akan berjaya mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Bila Allah kehendaki berlaku, dia akan berlaku. Ayat ini berhubung dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, Nabi mimpi masuk ke Mekah buat umrah. Lepas main subuh, Nabi beritahu para sahabat, malam tadi aku mimpi kita masuk naikkan umrah. Mimpi Nabi, mimpi betul. Mimpi benar. Kadang-kadang arahan Allah datang melalui mimpi. Macam Ibrahim, Allah Ta'ala bagi mimpi sembelih anak dia. Perintah Allah melalui mimpi. Nabi mimpi masuk ke Mekah. Sahabat-sahabat gembira. Nabi kata siapa nak di umrah, bersiaplah. Oleh kerana 5-6 tahun tak balik kampung, tak balik ke Mekah, diberi kali gembira. Masing-masing bersiap. Sampai di Bir Ali. Lalu Nabi mandi sunat ihram, pakai ihram dan niat umrah. Sahabat-sahabat niat umrah bertolak. Sampai di Hudaybiyah, Nabi berhenti. Nabi hantar utusan Sayyidina Osman bin Affan dan beberapa sahabat untuk masuk beritahu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi bukan mari nak perang. Nabi mari untuk menaikkan umrah. Tiba-tiba dihalang, akhirnya berlaku perjanjian. Perjanjian tu nampak tidak adil, berat sebelah. Sahabat-sahabat tak puas hati. Kenapa Nabi terima perjanjian nampak tak adil, berat sebelah? Tapi Nabi beritahu sahabat, terima, Allah suruh terima. Terpaksa balik semula ke Madinah. Terpaksa sembelih kambing untuk bayar jam asfar. Balik tak puas hati sebab hari dia buat umrah, tak boleh buat umrah. Dah lah tak boleh umrah, kena sembelih kambing, bayar jam pula. Dah lah kena bayar jam pula, terima pula perjanjian yang dia rasa tak adil. Jadi sahabat-sahabat balik dalam keadaan sedih. Duka cita. Tengah-tengah duka cita ni, Allah Ta'ala waktu ayat. Orang pertama Nabi panggil Sayyidina Umar Khattab. Kata Nabi yang Umar telah turun padaku satu surah yang sangat menggembirakan aku lebih pada dunia dan segala isinya. Iaitu surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi baca ayat kepada Sayyidina Umar Khattab, baca para sahabat, tak pernah kita fikir perjanjian Hudaybiyah tu yang tidak adil, rasa berat sebelah. Rupanya itulah jalan kemenangan Islam yang sebenar. Kita buat perjanjian, kita bincang dengan UMNO, lepas UMNO kalah pilihan ke-14. Macam disebut oleh Fadil yang bermak Pak Syamudin tadi, Ustaz Azman disebut
Sepatutnya bila UMNO kalah, kita nyek lagi. Bukan 40-50 tahun kita berlawan dengan dia. Nak kalahkan dia. Sepatutnya bila kalah, kita nyek ya. Dia kong lalu. Melihat orang PAS ni lawan-lawan, tiba-tiba kawan tu kalah, hilang tulu pula. Kita mari bincang. Waktu tu semua parti komponen UMNO tinggal Barisan Nasional. Daripada 14 parti komponen, 10 kali tinggal Barisan Nasional. Masa mari pilihan raya kecil, pada waktu itu 10 pilihan kecil. Pilihan kecil Balakong di Selangor, MCA bertanding, tak berani guna logo Barisan Nasional, guna logo MCA. Pasal apa? Rakyat marah sungguh pada Barisan Nasional, benci sungguh. Pasal apa? Pak mari bincang apa? Kerana kita tengok jangka masa panjang, negara ni tak boleh biar dalam keadaan pucat. Politik mesti berada di tangan parti rakyat yang paling majoriti, baru negara itu jadi aman. Kalau nak stabil politik, tak boleh kepada masyarakat yang minoriti memimpin, menerajui negara, tak boleh. Dan ini bukan pandangan kita, bukan pandangan ahli politik, pandangan Rasulullah. Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Kalau kamu nanti pemimpin, latihlah daripada kaum Quraisy. Pasal apa Nabi suruh latih kaum Quraisy? Manakala kita nak pilih calon, pilih kaum Quraisy. Kita tengok Dr. Sam ni, Quraisy hadongnya. Maksud Quraisy di sini, kata ulama, ialah majoriti. Bangsa paling berpengaruh di tempat tu, dia kena jadi ketua. Di Malaysia yang paling pengaruh ialah orang Melayu. Orang Melayu tak boleh pecah dah. Kita hilang kuasa ekonomi, kita hilang pengaruh, jangan kuasa politik kita hilang. Kita bincang dengan UMNO, kita tubuh Muafakat Nasional. Setuju lantik Tan Sri Muhyiddin sebagai pemimpin. Tan Sri Muhyiddin ambil semua daripada UMNO, daripada PAS, bentuk kerajaan, bentuk kabinet. Di peringkat awal sampai UMNO berjanji sanggup, ini ada dalam minit mesyuarat. Selepas tahun ke-15 mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kita buat program. PAS sanggup serah kursi PAS di Kepala Highland. Sokong UMNO. Turun kempen ahli-ahli PAS juga undi calon Barisan Nasional daripada UMNO. Bukan mudah orang PAS nak pakai UMNO ni. Nak tahu tanya Tok Jawa kita. Mampu tak undi UMNO? Baik pasal undi dia kata. Tak boleh terima. Bukan mudah nak terima. Sebab kita melawan 50-60 tahun. Tapi kita, orang PAS macam disebut tadi, orang yang paling teruk ditekan Tunggu Presiden PAS. Apa yang tak kata? Tapi Tunggu pula jiwa besar, pemimpin jiwa besar. Kita duduk, kita bincang. Waktu semua negeri lain setuju MN, Masai Solan tak setuju. Masai Solan tak setuju. Awal-awal lagi Masai kata dia Terengganu tak akan terima MN. Sebab dia kata UMNO boleh rampas semula kerajaan Terengganu. Saya jumpa timbalan Presiden UMNO masa itu, Tok Mat. Sebab saya dengan dia ni pengurusi bersama MN. Muafakat Nasional ni tidak dipengurusi oleh Presiden, dipengurusi oleh timbalan Presiden. Saya cakap Tok Mat,
Tiup sikit lah lingkungan masain tu. Jangan terlantar sangat. Di waktu mana kita pakat, tiba-tiba dia terus nak lawan. Kita bukan fikir Terengganu, Kelantan. Kita fikir Malaysia. Tapi kata apalah, bila parti Arab dia ikut lah, nak macam mana. Tiba-tiba, dalam keadaan begitu, kita mula tengok. UMNO bila hari ni, bila kita pakat tolong, dia menang satu koleksi. Bila dia menang, maka dia rasa penyokong-penyokong dia balik semula, orang undi dia balik, orang sokong balik sana-sana semula. Kita kata tidak. Ini bukan petanda rakyat nak sokong BN. Ini petanda rakyat nak muafakat umat ni bersatu. Tapi kebetulan calon UMNO, calon BN, rakyat undi BN. Kalau calon PAS, rakyat undi PAS. Kenapa? Kerana rakyat nak umat ini bersatu. Tapi UMNO ni, bagi senang-senang bila dia rasa mula kuat, dia mula bertindak luar biasa. Dia buat kerja pelik. Tiba-tiba saja, dia tukar Menteri Besar Johor. Daripada Parti Bersatu, ditukar pada UMNO. Lepas tu dia bergerak ke Melaka. Ketua Menteri Melaka ditukar. Daripada Bersatu, ditukar kepada UMNO. Bergerak pula ke Perak. Bahawa Undi Usul tak percaya dia ada negeri kepada Perak, Menteri Besar, daripada Bersatu. Akhirnya Bersatu kalah. Tukar Menteri Besar di Perak. Tak puas hati lagi. Dia tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin di Peringkat Persekutuan. 15 ahli parlimen tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin hilang majoriti. Pergi menghadap Agong. Sembah pada Agong 2 surat. Satu surat minta bubar parlimen, bagi mandat semula pada rakyat. Tapi tuanku tolak. Kerana dia tak ada majoriti, terpulang pada tuanku nak terima atau tolak. Yang kedua kerana COVID masih ada masa itu. Istiak tuanku tak sesuai kalau buat pilihan raya dalam keadaan COVID masih ada. Walaupun dah menurun. Surat kedua, dia tawar diri letak jawatan. Dan mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. So, tuan-tuan bayang tengok ni. UMNO yang tarik sokongan pada dia, boleh dicalonkan UMNO juga jadi Perdana Menteri. Kalau kita fikir jiwa, kalau kita kecil hati, baik calon PAS jadi Perdana Menteri. Tapi tak. Kami PAS kita kata Tan Sri, kita pilih saja PAS tak kisah. Walaupun PAS ada 18 ahli parlimen masa tu, sepatut kita jadi Menteri Kanan. Paling tidak Menteri Kanan kita tak apa. PAS bukan berebut nak jawatan. Yang penting kestabilan negara. Rakyat kena bersatu. Setuju ambil Datuk Seri Ismail Sabri. Seorang saja Perdana Menteri letak jawatan, kabinet kekal. Lanjut pada UMNO jadi Perdana Menteri. Pada UMNO ni lah yang tarik sokongan pada dia. Kalau dia tidak jauh besar, tak akan dilantik UMNO. Apa yang berlaku? Sebab tu bila menjelang pilihan raya baru-baru ni, kita perkukuhkan muafakat kita dengan rakan kita bersatu dalam Perikatan Nasional. Walaupun UMNO banyak cawangan, kekuatan seluruh negara, ramai ahli dia, tapi kita tengok, kita tinjau, kita buat kajian. Sebenarnya yang tinggal dalam UMNO ni saluran satu je. Betul tak? Salah satu sikit, satu sikit. Akhirnya dia akan jadi MS 350. Hilang gitu ya. Saluran 3, 4, 5 orang dah tak, orang muda, anak-anak muda dah tolak dah UMNO Barisan Nasional.
Dulu Felda ni kubu UMNO. Waktu kami dalam PAN ni, bila kita mari pilihan raya, kita buat cula. Kita cula. Pengundi Cina, kita tolak semua. Kita jangka kita tak akan dapat undi orang Cina. India, kita ambillah 1%. Felda kita tolak. Sebab Felda ni kubu UMNO dulu. Tahun 95, 99, berlaku perubahan. Saya bertanding John Jilko tahun 99. Letak jawatan sebagai pensyarah. Bertanding di Felda John Jilko. Jilko ni ada 10 peti undi, 9 peti undi Felda. Kali pertama dalam sejarah kita menang di Felda. Alhamdulillah masa tu Fahdi Pahan menang 6 kursi. 6 kursi ini semua kuasa Felda. Tapi menang tak banyak lah. Saya menang 300 lebih sama satu majoriti. Mari pilihan rasa lagi. Yang pakak beri 5,000 seorang, 5,000 seorang. Boleh pokok jabat Felda pukul 2 pagi boleh diambil duit. Orang pak malu lagi siang, di malam pakai semata hitam pula, diambil duit. Mari pilihan raya. Allah pula. Duit yang beratur. Makhluk beratur. Tak apalah. Ya. Penokor-penokor diberi 2 yang utuh masa tu. Kalau ada penokor, yang utuh tak boleh makan. Putih. Yang ambil juga, putih lah sendiri yang sudah. Tapi kita mula tengok perubahan. Kali ini mari pilihan raya ke-15. Kita menyaksikan Felda jadi kubu wafat sekarang ni. Allahu Akbar. Jika Parlimen Kuala Kerau ada 3 John. John Jilko, John Jenderal, John soal lagi? John Jilko, John Jenderal, John Kerdau. Kita kalah 2 John, menang 1 John. John Jilko menang. Tapi menang 1 John boleh menang semua Parlimen. Pasal apa? Penrokok Felda bagi undi luar biasa. Menang besar. Walaupun hanya 1 John menang, 2 John kalah. Kemenangan di Felda boleh tutup 2 John yang kalah. Felda Pulau Tawa, John Pulau Tawa. Ini John Pulau Tawa. Ada 16 Felda paling besar di Malaysia. 16 Felda. Sini berapa Felda? John ni? 6. John Kemaman. Parlimen Kemaman. 6 Felda. 6 Felda ya tuan-tuan. Ni 1 John. 16 Felda 1 John. Tak pernah mimpi nak menang. 16 Felda. Mari pilihan baru ni. Kita menang semua. Parlimen Jelantuk menang. John Pulau Tawa 16 Felda. John tu pun menang. Sebab tu saya rasa kalau 6 di Felda ni, insya-Allah jangan terkejut nanti 6 Felda ni penyumbang kemenangan besar Parlimen Kemaman nanti insya-Allah. Allah Akbar. Kenapa berlaku perubahan? Ada orang kata Felda ni tak kena jasa. Penokor ni tak kena jasa. Kerajaan dah bagi. Bukan bagi free tau. Tiap putih batu ni penokor bayar belakang ni. Jalan ladang, bayar tak? Penokor bayar. Lampu elektrik, bayar tak? Bayar. Tuan-tuan tahu tak? Air masuk dalam Felda ni. Duit Felda bukan duit kerajaan. Duit Felda. Jalan ladang, baja, racun, proning, loading, semua penokor bayar. Bukan free. Terima kasihlah. Tapi bukan makna kita tak bersyukur. Sebab kita bersyukurlah kita pilih PAN. Sebab itu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sebab kemakangan politik. Saya nak ucapkan ni Allah Kemaman ni. Pelik saya pun mikir masa apa luar biasa Kemaman ni. 3 kali mudi dia setahun.
Apa sahabat 3 kali mengundi tahu? 3 kali gaya. Pilihan raya ni penting. Pilihan raya ni bukan kerana kita nak pilih pemimpin dia, tapi dia penyumbang ekonomi, pemangkit ekonomi. Berapa ribu orang luar mari ke Kemaman. Banyak mana kedai-kedai penuh, kedai makan. Homestay penuh, hotel-hotel penuh. Pasal apa? Sebab orang nak mari tolong, mari nak kempen. Sebab itu kita tengok pilihan raya kali ni, dia tak seorang tokoh bekas Panglima Angkatan Tentera. Saya tengok pasal apa dia turun Panglima Tentera di Parlimen Kemaman, bukan ada kem tentera. Kalau kem tentera besar sini, nasabah lah. Kita ada kem tentera, ada lah sikit askar, polis, ada. Dan pas kita buat keputusan, saya kebetulan duduk dalam masyurah. Masyurah ulama ni kita terima senarai calon. Dia diangkat daripada kawasan naik ke negeri, negeri angkat ke pusat. Pusat tengok, pusat angkat ke syurah, syurah tengok. Syurah tak tengok calon yang boleh menang, tak boleh menang, tu bukan kerja syurah. Syurah hanya cek calon yang dari syaratnya, dulu kita dulu syar'inya. Kalau calon tu hebat macam mana pun, bagus macam mana pun, menang macam mana pun, tapi syurah tengok dia tak layak. Dia syarat dia tak layak. Pasal apa tak layak? Adalah sebab-sebab dia. Dalam PAS, calon fasik tak layak jadi calon. Umpamanya isteri dia tak pakai tudung, tak layak jadi calon. Ataupun untuk lelaki pakai tudung, tak layak juga. Kalau lelaki pakai tudung, kata-kata pergi ngepeng, waktu putus wayar, tak layak juga. Bukan pelaku dosa besar, tak layak. Kalau pelaku dosa besar, tak layak. Kita cek background dia, keluarga dia. Sebab nak jadi pemimpin, bukan mudah. Dia kena jadi model, dia contoh. Kerana rakyat ada ikut cara itu pemimpin. Anas ala, ada apa kata agama tu? Anas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut cara hidup pemimpin dia. Sebab tu baru di dalam parlimen kita tegur. Ada seorang menteri, dia minum, mabuk. Dia kata dia bukan Islam. Ikut dia lah mabuk tak mabuk. Dia kata bukan soal Islam tak Islam. Pemimpin ni contoh teladan yang baik. Jangan kita tunjuk teladan yang tak elok depan rakyat. Sama baru ni bila kita menentang konsert. Kita tak pernah menentang konsert sekadar konsert tu. Tak ada masalah. Tapi penyanyi yang nak bawa tu apa dia? Desi apa dia? Promosi apa dia nak bawa? Ada menteri boleh jawab. Sepulanglah rakyat. Siapa beli tiket lagi tengok, siapa tak mau tengok, dia tak tengok. Kata pemimpin tak boleh begitu. Kerajaan tak boleh bagi rakyat pilih nemu nak buat kau tak simpan ekonomi. Tak boleh. Pemimpin kena beri garis panduan, pandu rakyat dia. Kita pemimpin. Kalau kita tahu nilai-nilai rosak, nilai tak baik, kita yang kena pimpin. Tak boleh bagi pada ayah, pada anak ayah kata ikut mula muda besar. Tak boleh. Ayah kena contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya nak manuku ampusakum wa ahlikum nara. Dia orang beriman, selamatkan diri kamu. Kamu dulu, mak ayah dulu. Dan ahli keluarga kamu daripada bakaran neraka Allah. Sebab bila kita pilih pemimpin, syurah setuju. Ada 4-5 calon kita akak, kita lulus lah ke 5-5. Serah pada parti. Parti nilai. Siapa yang terbaik? Pertama, pandangan parti. Pandangan pimpinan, pandangan ahli. Kita kata tak boleh. Untuk pilihan raya Kemaman, kita nak buat satu kajian.
Suruh buat kajian, jumpa pengundi. Kita buat kajian hampir kat 2,000 responden. 1,800, 1,500 kita responden. Buat kajian tentang pada Pak Pusat. Okey. Dapat senarai. Calon nombor 1 ialah Yang Mohamad Menteri Besar. Dr. Zain. Calon nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita bertang pada Presiden. Presiden kata buat kajian semula. Saya nak kajian kedua. Suruh buat kajian semula. Jumpa pengundi. Semua jumpa. UMNO, atas pagar, luar UMNO, dalam parti, luar parti, semua. Bertang kali kedua. Dapatan kali kedua juga mengesahkan orang Kemaman nak Yang Mohamad Menteri Besar jadi calon Parlimen Kemaman. 2 kali kajian dia buat. Akhir parti buat mesyuarat. Kita tahu Dr. Samsul ni jadi Menteri Besar. Rekodnya bagus. Prestasi ekonominya baik. Peningkatan pelabur luar, pelabur dalam negara, luar negara juga bagus. Banyak bagi bantuan, kemudahan, selesai masalah rakyat. Sebab saya kebetulan wakil menteri dulu. Antara menteri besar yang banyak jumpa bincang rakyat ialah Yang Mohamad Menteri Besar dengan isu masalah banjir. Kemaman ni, waktu saya menteri kita dah luluskan lebih daripada 200 juta peruntukan selesai masalah banjir di Kemaman. Tinggallah take kontraktor. Itu dipilih oleh Menteri Kewangan. Proses berjalan. Kontraktor dipilih. Saya tak ada letak. Menteri tak campur tangan. Yang memilihnya ialah Menteri Kewangan. Semua projek Menteri Kewangan dia di dalam kuasa dia. Tiba-tiba surat tawaran SST diterima. Company dah saya difahamkan, syarikat ni dapatlah surat. Tukar kerajaan. SST laku 3 bulan. Bila tukar kerajaan, berlaku gabungan 2 kementerian. Kementerian Tenaga campur dengan Kementerian kita. Gabung 2. Proses tukar ketua setiausaha. Akhirnya tempoh 3 bulan tamat. Projek ni akan ditender semula. Saya kata tak apa, semua saya sebut dalam parlimen. Projek banjir ni, dia tak boleh sikit-sikit. Dia kena one off sekaligus. Kalau sikit-sikit, kita buat tembok sikit, 500 meter, mari banjir untuk pula. Dia kalau buat, kena buat selesai tu. Kalau buat sikit-sikit, mari banjir naik gelombang besar, habis balik. Dan itu yang berlaku di pantai kita. Pantai Dungu. Semasa. Isyarah buat projek. Memang dia style patah ni dia kena cukup makan orang juga. Makanan bagi orang buat ialah pasir. Itu makanan dia. Tak cukup makan, dia ranggah pasir. Tu dia ranggah habis tepi-tepi tu. Dan bila punah, dia tak akan berhenti. Selagi dia tak kenyai, dia tak akan berhenti. Di lewat lapangan terbang Kuala Terengganu. Lapangan terbang ni dia jemur sikit. Dia makan patah. Bila gangguan aliran ombak dia terganggu, jaga lah. Dia ranggah habis semua. Pasal apa? Terganggu dia punya punca dia. Semua perancangan ada. Pelan dah ada dah. Struktur pembangunan dah ada dah. Baru ni kita menang 18, kita di kerajaan. Dan ni kita menang 74, jadi pemangkang sementara insya-Allah. Sebab tu kita nak kemenangan Kemaman ni satu isyarat. Sebab tu orang tanya,
Pasal apa kita lantik Dr. Samsuri jadi calon kita? Tuan-tuan, tentulah kita faham kerajaan pusat, Khusrifah pusat ada agenda besar sebab itu kita bawa Dr. Samsuri ke Parlimen. Ada benda besar lah, kalau benda kecil tak orang lain kemauan. InsyaAllah pada anda boleh menang. Tapi kita tak nak sekadar menang kemaman. Kita nak Dr. Samsuri kalau dia berjaya sumbang untuk Terengganu, dia mesti berjaya menyumbang untuk Malaysia, insyaAllah. Kalau dia boleh letak calon menteri besar Selangor, menteri besar lagi ahli parlimen, tentu ada sebab. Negeri Sembilan, menteri besar dah. Nanti pula ahli parlimen, tentu ada sebab. Ketua Menteri Pulau Pinang, 2 penggal dah. Jadi ketua menteri, bertanding parlimen lagi, tentu ada sebab. Penting menteri besar ni duduk dalam parlimen. Gapo orang kata Terengganu, dia boleh jawab tu sebab dia ada maklumat dalam kepala dia. Apa yang keperluan perancangan bangunan Terengganu, dia boleh bicara tu bersama dengan depan Perdana Menteri, depan menteri-menteri. Itu kalau dia makan. Kalau jadi kerajaan, tuan-tuan sedia maklumlah apa yang sepatut kita buat. Kita nak angkat Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis yang kita menang ni, SG4 ni, sebagai mekanisme untuk mengangkat ekonomi orang Melayu di Malaysia, insyaAllah. Dia tarik royalti minyak atas alasan 2-3 waktu nantika. Allah Ta'ala ganti. Terengganu mempunyai reserve simpanan RE, rare earth, nadi bumi yang paling besar di Malaysia, duduk di Terengganu. Bukan duduk laut, duduk darat. Laut dia kata ada 3 batu nantika. Baik, tuang di darat pula. Tuan-tuan sekalian, walillahi khazainus samawati wal ardh. Dalam genggaman Allah kekayaan langit bumi. Payah apa? Cuma yang penting kita semua istiqamah sebagai hamba Allah. Sentiasa bertakwa pada Allah di mana kita berada. Alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Kata Nabi, hendaklah kamu bertakwa pada Allah, kerana takwa himpunan semua sifat-sifat baik. Kita penuka yang bertakwa pada Allah. Kita cikgu bertakwa pada Allah. Kita jadi petani bertakwa pada Allah. Kita jadi pemimpin yang bertakwa pada Allah. Keberkatan akan turun, rahmat akan turun. Walau anna ahli qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negara itu beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, Allah buka pintu keberkatan langit bumi. Saya kita buka, Tuhan buka. Sebab itu saya nak pesan semua diri saya dan semua. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Dunia kita bukan kekal. Dunia sementara waktu. Sekejap je. Pejabat masuk 50, masuk 60. Madam mari sakit. Kita cari obat. Sakit, kena cimani, makan obat cimani. Hilang cimani, mari gauk, makan gauk pula. Hilang gauk, mari darah tinggi, makan obat darah tinggi. Last kali, mari sembugu, makan obat sembugu. Sebenarnya, bila dunia dah hujung, kita dah hujung, kita kena gigit. Ikhtiar-ikhtiarlah, bekalan kena ready. Bekalan itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pas masuk politik, supaya kita dapat pahala banyak. Tuan-tuan, bila kita menang kita pergi juri, banyak mana pahala kita dapat. Bila kita menang Terengganu, kita tutup bar, disco, kelab malam, banyak mana pahala orang yang uji kita. Kita bukan Nabi sebut ni, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa buat kebaikan, dia akan dapat pahala kebaikan itu. Dan semua pahala ikut kita di belakang. Kata Nabi, tidak kurang sikit pun pahala kami. Masya Allah. Yang kedua, jangan tinggal. 3 amalan. Yang pertama, Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Disiplin diri sikitlah. Pagi-pagi buka Quran, buka handphone. Jangan buka WhatsApp dulu, jangan buka Facebook dulu. Buka Quran dulu. Latih diri, buka telefon, baca Quran dulu pagi-pagi. Bacalah 1 muka, 2 muka, 3 muka dulu, baru tengok benda lain.
Yang pertama, jangan berlalu satu hari tanpa baca Quran. Yang kedua, jangan tinggal satu hari tanpa sedekah. Kena sedekah, tuan-tuan. Kena sedekah lah. Sedekah ni Allah ampun dosa. Dengan sedekah Allah pelihara anak-anak kita. Dengan sedekah Allah Ta'ala berkati hidup kita. Dengan sedekah Allah Ta'ala angkat darjat kita. Dengan sedekah Allah Ta'ala ganti baik daripada apa yang kita beri. Jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Jangan tinggal sedekah. Tuan-tuan tak tabur di rumah. Sebelum tidur, fikir hari ini sedekah ke tak? Masuk tabur sedekah dulu. Pagi esok ambil, pergi masjid. Pagi-pagi. Jangan tinggal sedekah. Yang ketiga, yang akhir. Selawat pada Nabi, jangan kurang pada 100 kali sekali. Jangan tidur kalau tak selesai selawat 100 kali. Jangan tidur, tuan-tuan. Letak kepala, atas batang, hari ini tak selesai lagi selawat. Selawat dulu 100 kali. Sekuat-kuat 100 kali sekali. Bukan lama pun. 10 minit pun selesai. Pasal apa saya sebut 100 kali? Sebab Nabi suruh siapa-siapa selawat pada aku 100 kali sekali. Pertama, Allah Ta'ala jauhkan daripada sebab munafik. Yang kedua, Allah Ta'ala bangkitkan nanti di akhirat bersama Nabi-Nabi, bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tubuhnya tidak akan sentuh di hati neraka di hari akhirat. Orang yang nak tinggal maksiat, benda-benda tak molek, kadang-kadang payah nak tinggal ni, benda tak molek. Umpama minum air ketul. Ini tak ada lah. Tak. Kau ada juga. Ada. Tak tidak pakai ngaku. Tak apalah. Nak tinggal. Tahu tak tutup molek. Tapi payah nak tinggal. Amalkan cepat. Bangun pagi rasa ngantuk sangat. Ngantuk sangat. Selawat. Allah Rasulullah Muhammad hilang ngantuk. Anak kita bangun kau dia payah nak tidur. Bangun dia ucap selawat. Tiup atas kepala dia. Suruh dia selawat. Hilang ngantuk. Banyak fadilah selawat. Apapun pada kita tak ada Rasul lain akan yang mahu sesuatu. Yang kita harapkan baginda lah akan beri syafaat pada kita, dan baginda lah yang akan kita sentiasa hidup bersama-sama dengan baginda, amal baginda insyaAllah. Akhir sekali saya nak pesan pada pemudi, pastikan bahawa pada 2 bulan nanti kita keluar awal, musim hujan, kalau boleh keluar awal sebab petang biasa hujan. Jadi pastikan kita keluar awal, anak-anak pastikan balik mudi. Pesan almarhum Tok Munazir, kena balik mudi, walau merangkak sekalipun balik tak. Walau terpaksa merangkak, balik kata dia. Jangan kita rasa tak apalah, tak balik pun menanggap. Ini bukan soal menang. Ini soal tanggungjawab. Ini soal kewajiban kita. InsyaAllah, pesan anak-anak, pastikan dia balik kemudi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan besar kepada kita pada 2 bulan nanti insyaAllah. Siru ala barakatillah. Allahu'alam aqul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.